Dah. Salah pin ni. Dah. Jom dulu. Dah. Dah. Tak, nama dia saya dia ada keluar nama. Dia buat nama. Kata dia. Baru ada nama. Di mana nak makan? Itulah tu. Dah boleh. Ni ada. Dia ada, do you want to take Nur Iskandar ni nak padam ke? Kan? Kan? Ni ada dia ni. Gambarnya padam tak? Biarkan biar. Kita mulakan ayat yang mungkin menamin dengan macam kita ila rasul Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kiram Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah setiap diri itu di atas apa yang mereka persiapkan untuk hari esok ataupun hari akhirat. Wattaqullah, dan takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat meliputi ilmunya di atas apa yang kamu kerjakan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kama qala Rasulullah SAW, maksudnya tidak beriman ataupun tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu itu sehingga dia mencintai saudaranya samalah seperti dia mencintainya akan dunia sendiri. Beda.
Yang dihormati Fadil Imam kita, seterusnya Fadil Bilal, kemudian Tuan Siap, seterusnya pengurus masjid, jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji bersyukur kepada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita malam ini untuk kita mengisi program kuliah maghrib kita, mana 2 bulan sekali, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Minggu yang pertama kita baca kitab hadis dari sahih, sedangkan minggu yang ketiga kita baca kitab Kasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi malam ini kita sambung di muka surat 101 kitab Kasyafatul Qulub. Tajuknya takut akan dosa. Tajuknya takut akan dosa. Baik. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi, dan telah akan dan memberi manfaat akan ilmunya dalam 2 negara, itulah dunia dan juga akhirat. Amin. Berkenankan olehmu ya Allah. Baik, pengarang berkata perasaan yang paling agung adalah ketakutan kepada Allah. Imam Ghazali menyebut dalam kitabnya, perasaan yang paling agung adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan dan kekuasaannya Allah, serta waspada terhadap azab, murka dan juga penyiksaannya Allah. Ini perasaan yang paling agung lah. Okay. Perasaan paling agung tu kan, perasaan paling agung ialah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian takut akan siksaan dan kekuasaannya Allah, serta waspada terhadap azab Allah. Kemudian waspada terhadap murka dan juga penyiksaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Surah Nur ayat 63. Maksudnya falyahziril ladzina yukhalifuna an amri, maka naklah berjaga-jaga orang-orang yang menyalahi mereka itu daripada perintahnya Allah. Hazari ini maksudnya berjaga-jaga. Perkataan hazara, falyahzaril, maka naklah berjaga-jaga alladzina yukhalifu, orang-orang yang menyalahi mereka itu an amrihi, daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang perlu kita jaga-jaga? An tusibahum fitnah, bahawa ditimpa akan mereka itu oleh fitnah. Ausibahum azabun alim, atau ditimpa atas mereka itu azab siksaan yang tidak terperi sakitnya. Tidak terperi sakitnya. Okay. Jadi ayat ini merupakan ancaman serta peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang melanggar apa-apa saja arahan dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka itu berjaga-jaga ataupun bersiap-siaplah. Bersiap-siap bahawa mereka itu boleh dikenakan fitnah atau boleh dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Allah Taala mengenakan azab, sudah tentu azabnya alim. Azabun alim, azab yang pedih. Bukan azab yang sikit-sikit. Malahan mereka itu kekal, mereka itu dalam azab dia. Dalam azab kekal dalam neraka. Okey? Malahan kalau kita lihat dalam ayat apa tu yang terdapat dalam ayat
ayat dalam surah Al-Mulk kan. Adanya berkata bahawa neraka itu dalam keadaan menggelegak. Neraka itu dalam keadaan menggelegak ataupun dalam keadaan kata seperti bunyi himar. Seperti bunyi himar. Kenapa? Kerana nak menanti akan orang-orang yang kata melakukan dosa dan maksiat ini supaya dimasuk ataupun dicampakkan dalam neraka itulah. Dalam neraka tadi. Jadi keadaan neraka itu dalam keadaan seperti himar, bunyi himar. Dan serta bunyi yang menggelegak-gelegak. Dia punya air dan juga api dan azab dalam itu. Kenapa? Kerana dia sentiasa menanti-nanti akan orang berdosa itu supaya mereka itu dicampakkan ataupun dimasukkan dalam diri neraka itu juga. Macam itu. Ini nak gambarkan kepada kita itu dalam Taala dalam surah Al-Mulk. So maknanya jadi Allah Taala mempunyai dua sifat. Satu sifat yang penyayang dan satu sifat yang azab yang pedih. Kalau dia mengazab tu dia mengazab yang sangat pedih. Kalau dia menyayang tu dengan menyayang yang sangat sayanglah kepada mana-mana hamba yang dia sayang dia. Wa huwal ghafurur rahim kan. Wa huwal ghafurur rahim. Dia yang Allah Taala itu yang Maha Ghafur, Maha Penyayang, pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dia mengazab, azabun alim. Kalau dia menyayang tu dengan menyayang yang begitu sayang, dia ampunkan segala dosa-dosa hamba tadi. Tapi kalau dia dah mengazab dengan azab yang tidak terperi sakit dia. Dan Quran juga menggambarkan bahawa orang yang ada itu setiap kali kulitnya masak, maka diganti dengan kulit yang lain. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali dia punya kulit itu masak, kalau masak maka ditukar dengan kulit yang lain supaya mereka itu merasai akan azab pedih sesaan yang disediakan Allah Taala dalam neraka. Okey. Kenapa Allah Taala menukar kulit? Kerana setiap kulit yang dah masak itu, dia punya sel-sel itu dah mati. Jadi tak ada sakit apa-apa lagi. Jadi untuk merasakan azab itu sentiasa berterusan, jadi Allah Taala menukar kulit. Bila tukar kulit, mana hidup semula dia punya sel-sel tadilah. Ya. Mana kepedihan, kesakitan akan terasa semula bila tukar kulit. Kalau tak tukar kulit, dia tak akan terasa apa-apa. Sebab terasa tadi, kullama namjad juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit masak ditukar dengan kulit yang lain. Jadi memang Allah Taala tadi mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Bal yahzaril ladzina yukhalifuna amrihi. Maka naklah berjaga-jaga orang-orang yang menyalahi mereka itu daripada urusan Allah ataupun perintah Allah Taala. Antusibahum fitnah, bahawa ditimpa akan mereka itu akan fitnah. Atau fitnah ni bala bencana. Au sibahum azabun alim, atau ditimpa atasnya azab sisaan yang tidak terperi sakit dia macam itu. Surah An-Nur ayat 63. Baik, kemudian diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menemui seorang anak muda yang sedang menjelang ajal. Kata lagi tentang baginda Nabi bertemu dengan seorang anak muda yang sedang kata nak matilah, sakaratul maut macam tu. Lalu baginda Nabi SAW bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Maksudnya dalam keadaan macam mana engkau sekarang ini? Lalu anak muda tadi menjawab, aku berharap kepada Allah dan aku berharap kepada Allah ya Rasulullah, dan aku takut akan dosa-dosaku yang telah aku lakukan. Mana ada dua benda yang dia nakkan. Dia nakkan yang pertama dia rajak mengharap kepada Allah Taala. Yang kedua dia juga punya perasaan khauf, takut. Takut di atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan, kerana boleh Allah Taala tidak mengampunkan dosa-dosa yang dia telah lakukan tadi. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah Taala memberinya apa yang diharap
dan mententeramkan dari apa yang dia takutkan. Okay? Melainkan Allah Ta'ala memberikan apa yang dia harap dan mententeramkan apa yang dia takutkan. So maknanya Allah Ta'ala boleh bagi dua-dua tadi lah. Allah Ta'ala boleh bagi dua-dua tu kalau Allah Ta'ala nak. Jadi apa yang dia harap pada Allah Ta'ala, mungkin dia mengharapkan keredaan daripada Allah Ta'ala lah. So Allah Ta'ala boleh bagi keredaan pada dia. Yang kedua, dia mengharapkan supaya dosanya, dia takut terhadap dosa-dosa tadi. Boleh jadi dosa-dosanya nanti akan menyebabkan dia masuk dalam neraka. Jadi Allah Ta'ala boleh memberikan kepada dia apa yang dia harapkan. Yang kedua, boleh mententeramkan apa yang dia takutkan. Tenang di hati dia. Walaupun dia ada dosa, tapi dia tetap rasa tenang, dan tidak orang kata rasa gelisah, kan? Dan dia yakin Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa yang dia telah lakukan dalam hidup. Ini dua pengharapan yang ada pada seorang anak muda apabila dia nak meninggal dunia, dan ketika Nabi SAW bertanya berkenaan apa yang ada dalam dirinya lah. Dan kemudian dalam cerita lain pula daripada Wahab ibni Al-Wad, daripada Wahab ibni Al-Wad menyatakan bahawa Nabi Isa AS pernah berkata, apa kata Nabi Isa AS? Cinta akan Firdaus dan takut akan Jahannam mewariskan kesabaran dalam menjalani musibah, serta menjauhkan hamba daripada kelazatan dunia, syahwat dan juga kemaksiatan. Ini kata-kata yang diucap oleh siapa tuan-tuan? Nabi Isa AS. Apa kata Nabi Isa? Cinta akan Firdaus. Kemana cinta Firdaus? Mana syurga lah. Kemudian takut akan Jahannam, mana neraka lah. Takut daripada neraka. Mewariskan kesabaran dalam menjalani musibah, serta menjauhkan hamba daripada kelazatan dunia, syahwat dan juga kemaksiatan. Itulah benda yang diinginkan oleh Nabi Isa Nabi Isa AS. Maknanya dia mohonkan kesabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa saja musibah yang menimpa pada dia, serta dapat Allah Taala dapat dia menjauhkan dirinya daripada kelazatan dunia, syahwat dan juga kemaksiatan. Itu yang diharapkanlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pun bolehlah mohon kepada Allah Taala sebagaimana yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pun boleh mohon kepada Allah supaya Allah Taala memberikan kesabaran kepada kita setiap kali musibah ataupun ujian yang menimpa kita lah. Betul tak? Kerana banyak di kalangan kita ni hanya boleh menyebut kata sabar saja. Tetapi bila apa saja musibah berlaku pada kita, kadang-kadang tak mampu nak hadapi. Malah ada di kalangan Mesir kadang-kadang memaki Mahamun pula kepada Allah Ta'ala, ataupun dia kata Allah Ta'ala ni tak adil lah, dikenakan pada diri dia sahaja, sedangkan orang lain tidak dikenakan sebagaimana yang dikenakan pada dia. Seterusnya tuan-tuan, Nabi SAW bertanya saudari dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Apa pertanyaan dengan Nabi SAW? Apakah kamu mendengar apa yang saya dengar? Nabi kata, apakah kamu mendengar apa yang saya dengar? Langit bersuara dan haknya untuk bersuara. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, tidak ada di situ satu tempat selebar 4 jari melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat berdiri dan juga ada malaikat yang rukuk. Tidak ada di situ mana di langit itu satu tempat selebar 4 jari. Selebar 4 jari. 4 jari kan? Tidak ada tempat selebar 4 jari, melainkan tempat itu ada malaikat. Di langit itu ada malaikat yang sama ada malaikat bersujud kepada Allah Taala, ataupun malaikat itu berdiri, ataupun malaikat itu rukuk. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi SAW, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Nescaya kamu keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Nescaya kamu berlari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut akan seksaannya dan hukumannya yang keras.
maknanya ini Nabi nak beritahu pada kita apa yang Rasulullah nampak. Apa yang Rasulullah nampak dan apa yang Rasulullah dengar. Sedangkan kita tak tahu apa-apa. Para sahabat pun tak tahu apa yang berlaku di langit. Para sahabat pun tak tahu, kecuali apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Nabi menceritakan apa yang dia nampak, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Okay? Di mana di langit itu adanya ribuan jutaan malaikat sentiasa bertasbih, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kalau di langit itu tidak ada tempat, kecuali pada setiap kata sudut ataupun setiap tempat di langit itu sentiasa ada malaikat yang bersujud, tasbih dan juga berdiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya nampak benda tu semua dibukakan hijab kita lah kalau di mana tu kan. Dan kita boleh menangis dan kurang tahu, kan? Kita nak benda tu. Malah kita lebih didudukkan dengan benda-benda yang orang kata kalau dalam TV tu benda kita kita lucu, yang menghiburkan diri kita kan dan sebagainya. Sebenarnya kita tak nampak dekat azab-azab peti. Kita pun tak nampak mereka yang berada di langit. Kita tak tahu pun mereka itu sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun begitu tuan, kita diberitahu mana apa yang kita oleh Nabi benar. Kan oleh itu naklah kita dibanyakkan bersujud kepada Allah dan kita dibanyakkan kepada berdiri sebagai sunat menghadap kepada Allah Taala, dan kita digalakkan banyak orang kata berzikir, rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membanyakkan sunat. Sebagai yang dikejar oleh para malaikat yang terdapat di langit. Okey. Kalau kita boleh ikut, kalau tak boleh ikut, ikutlah apa yang kita mampu sajalah. Apa yang kita mampu. Okay, ma'amartuhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amartuhum fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang kuperintah kepada kamu, maka lakukanlah apa yang kamu mampu. Semampu yang kamu boleh, buatlah. Tapi kalau dalam bab benda wajib, nak tak nak kita kena buat, mesti lakukan. Sembahyang 5 waktu contohnya kan. Sembahyang 5 waktu, nak tak nak mesti kena buat. Walaupun keadaan dulu sekali pun kena buat. Kecuali orang perempuan lah. Perempuan yang dulu kan. Ada pengarahnya kalau perempuan, tapi lelaki tak boleh. Malahan kalau lelaki pun bukan sahaja di mereka saja ditekankan sembahyang. Kan? Setiap waktu kita kena solat. Malahan kita juga digalakkan datang ke masjid, ke surau, untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sembahyang isyak ke, sembahyang subuh ke dan sebagainya, kita digalakkan datang ke masjid ataupun ke surau lah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau seandainya kita tahu, kalau dalam hadis Nabi SAW tu, kalau seandainya kita tahu tentang kelebihan sembahyang subuh, kalau dulu orang tidak ada kenderaan apa-apa, orang berjalan kaki saja, jadi orang boleh datang ke masjid surau. Dan sekarang ni kenderaan canggih-canggih, kereta mahal-mahal kan, kereta besar-besar, tapi sayangnya tak jumpa jalan ke surau atau ke masjid. Tapi tempat lain dia jumpalah, ke shopping ke, dan ke mall ke dan sebagainya kan. Mereka jumpa jalan sana. Kerana kereta mereka sedap, seronok kan, seronok jalan jauh. Tapi ke masjid, ke rumah Allah Ta'ala ni tak jumpa jalan. Hanya jalan yang dijumpa tu hari Jumaat je, hari lain tak jumpa. Itu yang susahnya tu kan. Baik, kemudian dalam as-sahihain, dalam dua kitab yang sahih, ditulis hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bangkit ketika turun kepada ayat. Rasulullah bangkit ketika turun padanya ayat, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kalau dalam dia punya ayat Quran, wa anzir ashirataka aqrabin. Wa anzir ashirataka aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Jadi ketika ayat Quran tadi turun,
maka Nabi SAW bangkit. Bangkit. Kenapa Rasulullah bangkit? Kemungkinan memberi yang kata penghormatan tentang kelebihan terhadap pada ayat tadi. Kerana ayat tadi memohon kepada baginda Nabi SAW supaya memberi peringatan kepada keluarganya terdekat. Asal ayat ini turunkan pada Nabi. Tetapi kalau ikut pada kaedah, menyebutkan bahawa al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Setiap ibarat ataupun pengajaran yang terdapat dalam itu dia bukan pada maknanya umum. Bahasa umum bukan pada maknanya khusus. Kalau hanya bukan pada Nabi SAW. Tapi kalau ikutkan kan dia tujukan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham eh? Dalam Quran banyak kata kul ibadiyallazina asyrafu, kata oleh ibu ya Muhammad, kata oleh ibu ya Muhammad, ataupun wahai Muhammad, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya ayuhan rasul, wahai rasul. Nampak tak? Dalam ayat Quran banyak kita jumpa perkataan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, wahai nabi, wahai rasul. Kalau ikutkan kepada zahir ayat itu, ayat itu juga Nabi dan Rasul. Tak? Itu juga perkataan kul. Kul kata olehmu ya Muhammad. Kalau ikutkan ayat itu kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Tetapi kan kata zahiriatnya dituju pada Muhammad, tapi hakikatnya itu ditujukan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu baginda bersabda, bila ayat tadi diturunkan, maka Nabi SAW pun bersabda, wahai orang Quraisy, tebuslah diri kamu daripada Allah, cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepada kamu walaupun sedikit pun. Wahai orang Quraisy. Quraisy ni siapa? Daripada keturunan Rasulullah SAW juga, kerana Nabi daripada keturunan Quraisy. Jadi bila ayat Quran tadi turun, wa anzir ashirataka aqrabin, berilah peringatan oleh kamu ya Muhammad kepada keluarga kamu yang dekat. So maknanya orang Quraisy pun terpikat juga dengan ayat tadi. Macam tu. Kemudian wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala, aku tidak berhajat kepada kamu walaupun sedikit pun. Kerana Nabi daripada keturunan Bani Abdul Manaf. Wahai Abbas, Abbas saudara Rasulullah SAW. Kan? Apa kata Nabi, wahai Abbas, bapa saudara Rasulullah, cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepada anda sedikit pun. Kemudian Nabi kata lagi, wahai Safiyah. Safiyah ni siapa? Ibu saudara baginda Rasulullah SAW. Di sini Nabi pun ada bernama Safiyah juga. Namanya Safiyah binti Huyai. Dia ni daripada keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi. Dia ni berkahwin dengan Nabi SAW selepas dia masuk Islam. Dia berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi Safiyah ada seorang lagi. Safiyah ini siapa? Dia ibu saudara Rasulullah SAW. Maka Nabi kata, wahai Safiyah, cukuplah bagiku Allah, tidak berhajat kepada anda sedikit pun. Aku tidak berhajat pada anda sedikit pun, hanya aku berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata lagi, wahai Fatimah putri Muhammad, wahai Fatimah binti putri Muhammad, mintalah kepadaku daripada hartaku yang engkau mahukan, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala, aku tidak berhajat kepadamu walaupun sedikit pun. Aku tidak berhajat padamu walaupun sedikit pun. So maknanya Nabi memberi peringatan kepada ahli keluarganya yang terdekat sesuai dengan tuntutan daripada ayat tadi, wa anzir ashirataka aqrabin, berilah peringatan olehmu pada ahli keluarga kamu yang terdekat. Okey, kita juga dengan kita ada tak ahli keluarga kita yang terdekat? Ada kan? Kita ada adik-beradik kan, kita mungkin ada bapa saudara, mak saudara, mungkin kita ni ada anak
saudara makcik kita, pakcik dan sebagainya kan. So kita, tugas kita kenalah beri peringatan sesuai dengan perintah pada ayat tadi. Berilah peringatan oleh kamu kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. Berilah peringatan. Sama ada mereka tak nak dengar ke, nak dengar ke, nak terima atau nak terima ke, itu terpulang pada mereka lah. Kerana kuasa untuk memberi hidayah petunjuk itu bukan kuasa kita, tapi adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tu? Dia ada dua orang biasa dia. Baik, seterusnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberi sesuatu yang seharusnya diterima oleh mereka, sementara hati mereka takut, sesungguhnya mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dialah orang yang berzina, mencuri dan minum arak, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi SAW jawab, kata wahai Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Aisyah ni adalah putri ataupun anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi kata, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima amalan dia. Tidak diterima amalan dia. Kau nak cakap betul? Okey, ulang balik Sayyidina Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberi sesuatu yang seharusnya diterima oleh mereka, sementara hati mereka takut kepada Allah, sesungguhnya mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Ya Rasulullah, dialah orang yang berzina, mencuri dan meminum arak, tetapi dia takut kepada Allah Ta'ala." Okay, ini nak sebut pada kita bahawa di kalangan manusia ni, ada di kalangan mereka tadi yang melakukan perbuatan berzina, mencuri, minum arak. Mereka itu mereka jahiliah lah. Kemudian mereka itu masuk Islam. Bila dalam masuk Islam, mereka ada perasaan takut. Lagilah takut terhadap dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan ketika mereka dalam jahiliah dulu. Kerana dalam masa jahiliah dulu mereka ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang minum arak dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama bila dah masuk Islam, ada perasaan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah dosa mereka tadi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi SAW menjawab, wahai putri Sayyidina Abu Bakar, tetapi dia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima akan amalan dia. Okey, so maknanya walaupun di kalangan para sahabat tadi yang takut di atas dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga ada buat pahala jugalah. Seperti berpuasa, bila masuk Islam mereka berpuasa, mereka menjaga solat, sunat, bersedekah dan sebagainya. Okay? Tetapi dalam masa sama mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perasaan takut amalan tak diterima itu boleh juga menyebabkan hamba tadi dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sebabkan orang itu masuk dalam syurga Allah Taala sebabkan takut amalan tadi tidak diterima oleh Allah. Kau perkara yang tuan-tuan, setiap amalan kita buat tadi bukan kuasa kita. Kalau Allah Ta'ala nak kita tak terima, berpulanglah pada Allah. Malahan Allah Ta'ala pun salah satu daripada sifat Allah itu, dia ada satu sifat yang harus. Allah Ta'ala boleh mengazab orang yang buat baik, dan Allah Ta'ala juga boleh memberikan pahala ataupun syurga kepada orang yang buat dosa. Boleh. Itu merupakan salah satu daripada sifat harus yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Allah Taala buat kalau jangan nak jadi. Ada. Dah jadi Zoro.
Maksudnya seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Ada seorang tuan bertanya kepada Hasan Al-Basri. Dia kata, Abu Sa'id, bagaimana kami? Aduh diam. Hero. Jangan. Siapa nama tu? Hero. Aduh diam. Aduh diam. Siapa nama ni? Aduh diam. Aduh diam. Kan kena babak. Baik. Jadi seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Apa pertanyaan dia? Abu Sa'id, dia kata. Abu Sa'id, bagaimana kami harus bersikap di hadapan majlis suatu kaum yang berbicara kepada kami tentang raja. Apa makna raja? Harapan. Sehingga hampir hati kami terbang. Ini sinar belakang ni. Sehingga hampir hati kami terbang. Okey. Seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, dia kata, wahai Abu Sa'id, bagaimana kami harus bersikap di hadapan satu majlis kaum yang mana kaum tadi berbicara kepada kami tentang rajam atau harapan. Ini adalah harapan kepada Allah Ta'ala lah, itu rajam Allah Ta'ala, sehingga hampirlah hati kami terbang. Lalu Hasan Al-Basri menjawab, demi Allah, anda berkumpul dengan satu kaum yang membuat anda takut, tetapi kemudian anda merasa aman, adalah lebih baik bagi kami daripada mencari kaum yang membuat anda aman, tetapi kemudian anda tiba rasa takut. Kemudian anda disebut takut. Okey, itu maknanya Nabi kata Abu Sa'id ni ataupun Hasan Basri menceritakan bahawa mana masa tu Hasan Basri dia bersama dengan beberapa orang kaum dah, yang mana mungkin dalam majlis itu Hasan Basri dia bagi peringatan, bagi tazkirah ke ataupun baca Al-Quran atau orang kata sebut tentang syurga dengan neraka dan sebagainya lah. Jadi menyebabkan ada di kalangan orang masa tu dia rasa takut. Takut akan disampakkan dalam neraka. So macam mana keadaan tadi? Macam mana keadaan tadi? Kan? Mana lebih baik kita berada dalam satu majlis, kan, yang mana dalam majlis tadi adanya ucapan kita takut pada azab Allah Ta'ala, berbanding dengan satu majlis yang tidak ada perasaan takut kepada Allah Ta'ala pun. Mana lebih baik? Dalam majlis itu disebut sesuatu benda yang boleh membawa kita takut kepada Allah Ta'ala ataupun takut kepada azab neraka, kan, berbanding dengan majlis yang tidak ada disebut tentang azab neraka. So mana lebih baik? Sudah tentu lebih baik kita berada dalam majlis tadi. Majlis disebut tentang surga, tentang neraka, kan, siksaan orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, yang menyebabkan kita takut kepada Allah Ta'ala, lebih baik. Kan, kerana lepas itu nanti hati kita akan merasa aman. Kan, berbanding dengan orang berada dalam majlis, dalam satu majlis yang tidak membuat takut kepada Allah Ta'ala, tapi bila keluar daripada majlis tadi menyebabkan dia takut. Takut akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So mana majlis lebih baik tadi? So majlis yang pertama lah. Lalu dia menjawab, dia kata, demi Allah, anda berkumpul dengan satu kaum yang membuat anda takut, tetapi kemudian anda merasa aman, adalah lebih baik bagi anda daripada menyertai kaum yang membuat anda aman, tetapi anda ditimpa rasa takut lepas itu. Mana keluar daripada majlis tadi kita merasa takut pula, sedangkan dalam majlis itu kita tak takut. Berbanding dengan dalam majlis itu kita takut kepada Allah disebabkan oleh ucapan-ucapan daripada orang-orang yang bagi syarat dalam majlis tadi, kan, ataupun dalam majlis itu disebut tentang azab neraka lah dan sebagainya. Itu lebih baik berbanding dengan dalam itu tak sebut benda-benda macam tadi. Faham kan tuan-tuan? Seterusnya tuan-tuan, kemudian ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab ditikam
Di ketika menjelang kepada kematiannya, dia berkata kepada puteranya, puteranya siapa? Abdullah bin Umar. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab ditikam. Kan Sayyidina Umar akan mati ditikam. Apa nama penikam itu? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Dia menikam Sayyidina Umar pada waktu subuh. Ketika sembahyang subuh. Ketika Sayyidina Umar menjadi imam. Abu Lu'lu'ah ni dia berdiri di belakang imam. Di belakang Sayyidina Umar. Ketika tengah sembahyang tadi, tiba-tiba dia tikam Sayyidina Umar daripada belakang. Beberapa kali tikam, sehinggalah Sayyidina Umar tadi gebah. Jadi ketika Sayyidina Umar ditikam, kemudian menjelang kepada kematiannya, mana sakratul maut, dia berkata kepada puteranya, sebenarnya puteranya ada masa tu ketika dia ditikam tadi, ketika dibak. Apa dia kata pada puteranya? Kata, celakalah kau, letakkan pipiku di atas tanah, bukan pada ibumu. Sebenarnya mungkin anak dia tadi nak meletakkan pipi Sayyidina Umar tadi kepada ibu dia, kepada isteri dia. Tapi Umar kata tak nak, tak payahlah letakkan pipi aku pada ibumu, tapi letakkanlah pipiku di tanah. Letak di tanah. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia apa? Dia kata apa? Lelaki dia tidak menyayangi ibu. Dia boleh jadi celaka. Seandainya tanah tidak boleh menerima dia. Jadi manusia tak terima pun tak apa. Isteri dia tak terima dengan dia pun tak apa, tak apa. Jangan tanah tak terima dia. Itu sebabnya Sayyidina Umar waktu dia nak mati tadi, anak dia memangku dia, nak meletakkan pipi dia kepada ibu dia lah. Saya tak pasti sama ada ibu dia ada tidak macam tu. Ada isteri dia, isteri Sayyidina Umar lah macam tu. Tapi Umar kata tak payahlah, biarkan saja pipiku di atas tanah, kerana saya minta supaya tanah tadi meredoi akan diriku kalau saya aku mati syahid pada hari ini. Itu pengharapan daripada Sayyidina Umar. Baik, kemudian daripada Zain bin Abidin Ibn Ali Ibn Husain, dia kata ketika aku selesai berwuduk, ketika dia selesai berwuduk, badannya menggigil. Apabila Zain bin Abidin bin Ali bin Husain, ketika dia selesai berwuduk, badannya menggigil. Ketika ditanya mengenai hal tadi, maka dia menjawab, celakalah anda, tidakkah anda tahu siapa yang akan saya hadapi, kepada siapakah saya hendak bermunajat. Jadi Zain Abidin bin Ali bin Husain ini, ketika setelah berwuduk, dia menggigil badannya. Kenapa? Jadi orang tanya lah, apa tuan dia menggigil? Selepas tuan berwuduk, kemudian tuan menggigil, kenapa? Kenapa aku menggigil tadi? Kerana aku nak menghadap Tuhan ni. Aku nak memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selayaknya aku ni takut ataupun menggigil. Itu mungkin makam dia lah. Makam dia ataupun kedudukan dia. Bagi tuan-tuan ada menggigil lah. Ketika tuan-tuan lepas wuduk, lepas tu tuan-tuan siap nak solat, ada tak tuan menggigil? Ada kan? Alhamdulillah. Sejuk. Dia sejuk. Kalau dia sejuk adalah apa gigi demam. Demam kan, lepas tuan berwuduk tu tuan nak solat, lepas tu badan pula tak sihat, menyebabkan badan tuan menggigil lah. Tapi ini bukan disebabkan tak sihat, bukannya musim sejuk. Dia menggigil tadi kenapa? Kerana dia nak berhadapan Allah Ta'ala ni, nak memunajat kepada Allah Ta'ala ni, menyebabkan diri dia menggigil. Itu mungkin kedudukan adalah makam dia lah. Kedudukan dan makam dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan boleh menggigil macam tu, okey lah, tapi jangan jadi imam lah. Kalau imam lah dia depan jadi imam, jadi orang pun komplain lah pasal imam menggigil. Imam ni jadi imam ni takut jadi imam tu menyebabkan menggigil kan. Macam tu. Okey. Ini mungkin kedudukan dan makam dia lah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Imam Ibn Hanbal pula berkata,
Saya takut membuat saya tidak ingin makan dan minum sehingga saya tidak terlalu berselera. Dia kata apa? Saya takut, rasa takut membuatkan saya tak ingin makan dan tak ingin minum sehingga saya tidak terlalu berselera. Ini makam kepada Imam Ibn Hanbal lah. Okey. Dia kata dia ada rasa pesan takut. Takut dia kepada Allah Subhanahu Taala sendiri membuatkan dia tak ingin makan dan juga tak ingin minum. Sehingga dia tidak terlalu berselera. Kalau seandainya ada orang menghidangkan makanan yang enak pada dia, kan? Ataupun contoh daging kambing yang panggang, kan? Kan seronok lah kalau daging panggang, kan? BBQ kan seronok, kan? Jadi kata Imam Ibn Hanbal ini, dia tak nak kata disebabkan rasa takut daripada dia tak mau selera sangat nak makan. Kenapa? Kalau terlampau selera sangat nak makan, terlampau kuat makan, maka rasa takut dia tadi kepada Allah Ta'ala tadi mungkin hilang. Mungkin hilang rasa takut dia. Sebabnya dia kurangkan makan. Tapi kita puas saja, memuju lalu minta patah, kan? Selagi mana boleh tolan tu tolan je. Yang selagi mana dia bukan bosi, selagi mana dia bukan kayu, selagi itulah maka kita makan. Selagi ada selera. Tapi tidak sebagaimana yang berlaku pada Ibn Ammar. Jadi dia kurangkan makan dan kurangkan minum, dan dia pun tidak nak terlampau berselera. Apabila dia melihat sesuatu makanan tadi, dia tidak terlampau nak selera untuk makan. Supaya apa? Rasa takut dia tadi tidak hilang. Dia nak sentiasa ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kitab Sahih ini, kitab dua yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, dia tulis hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahawa terdapat 7 golongan orang yang akan mendapat naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan ada naungan malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya ialah ada seorang lelaki yang mengingati Allah Ta'ala, yakni mengingati ancaman dan hukuman Allah Ta'ala ketika bersendirian, lalu menitis air matanya dan takut terhadap dosa yang telah dilakukannya, dan mengakui penyelewengan serta dosa-dosanya. Okey. Jadi maknanya Nabi kata terdapat 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Yang pertama contohnya imam yang adil. Imamul adil, rajulun nasya'a fi ibadati rabbi, laki-laki sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Yang keempat, rajulani tahabba billah istama'ali wa tarafa alaihi, 2 lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lelaki yang keempat. Lelaki yang kelima, rajulun iza da'athu imra'atun zatu mansibin wajibin, kan, ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbul alamin. Dia akhirnya lelaki yang kelima, itulah lelaki apabila disuruh oleh perempuan yang cantik, digoda oleh perempuan yang cantik, kan, untuk mengajak benda-benda yang tak, maka dia berkata, ini akhafu Allah rabbul alamin, sebenarnya aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Dan lelaki yang seterusnya itulah lelaki tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimalu ma yafiqu yaminuhu. Lelaki yang suka menggunakan tangan kanannya, kan, sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Itu lelaki yang keenam. Lelaki yang ketujuh, rajulun zakarallahu khuliyan faqad ainahu. Lelaki yang bersendirian, kan, bangun bersendirian di tengah malam, kata mengerjakan tahajud, bertasbih dan berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga menitislah air matanya. Zakarallahu biyan faqadat ainahu, sehingga menitislah air matanya, mengenangkan dosa-dosa dan juga kesilapan yang dia lepas. Nampak tak? Semaknanya ada lelaki-lelaki yang begitu.
ia akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita nak mendapat naungan Allah Taala, paling tidak pun kita boleh masuk dalam kategori lelaki yang ketujuh. Tadilah lelaki yang ketujuh. Lelaki yang bangun pada waktu malam, kemudian mengambil wuduk, membersihkan dirinya, kemudian mengambil wuduk, bangun, mengerjakan sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat kata tasbih, lepas tu kata berzikir, membaca Quran dan sebagainya. Kemudian dia mengisapi dosa-dosa kesalahannya. Okey. Pun mana ada lelaki begitu, dan kalau boleh kita boleh masuk dalam kumpulan lelaki yang ketujuh lah. Kalau tak boleh lelaki tujuh, so mana ada 6 pilihan lagi. Ada 6 pilihan lagi. Lelaki yang adil, imam yang adil, lelaki yang sentiasa beribadah kepada Allah Taala. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid. Lelaki yang bertemu dan berpisah dengan Allah Taala. Boleh kita masuk dalam kumpulan yang lain lah. Kalau sana kita tak dapat masuk dalam kumpulan yang ketujuh tu. Baik. Kemudian Ibn Abbas meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda Nabi SAW pernah bersabda, ada dua mata yang tidak disentuh api neraka, iaitu mata yang menangis di tengah malam kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mata yang celik kerana terjaga dalam peperangan fisabilillah. Mata yang celik ataupun berjaga lah, kerana terlibat dalam peperangan fisabilillah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata lah tak sentuh, badan tak tahu lagi. Kan? Ni nak cerita mata saja. Harap-haraplah sebab bila mata tak sentuh api neraka, so maknanya yang badan tu tak sentuh lah. Jangan mata tak sentuh tapi badan sentuh api neraka tu kan. Ini parah juga kan? Okey, cuma nak cerita pada kita ni dan bahawa amanah manusia ni, yang dua mata ni manusia yang diberi pilihan. Jadi kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah mata yang senang di tengah malam, kata mengisapi dosa dan kesalahan yang lepas. Yang kedua, mata yang celik ataupun berjaga kerana duduk di perbatasan negara, jika musuh tak masuk menyerang dalam Islam. Itu mata yang begini akan dilarang ada dibakar ataupun diseluruh dalam pintu. Kemudian daripada Abu Hurairah pula dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti semua mata menangis. Pada esok semua mata menangis kecuali mata yang berpaling dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mata yang terjaga pada jalan Allah fisabilillah. Kemudian mata yang seolah-olah akan terkeluar daripada kelopaknya kerana begitu takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semata ni tidak akan diazab ataupun diseksa oleh Allah Taala. Tapi yang lain tu mata tu menangis mengenangkan dosa mereka ketika mereka hidup dalam dunia dahululah. Bagi mata yang berpaling daripada hal yang diharam Allah Taala, mata itu tidak akan menangis. Dan mata yang terjaga di jalan Allah, mata ini juga di akhirat itu tidak akan menangis. Dan mata yang seolah-olah akan terkeluar daripada kelopaknya kerana begitu takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mata ni pun tidak juga akan diazab, diseksa di akhirat esok. Kemudian Imam Tirmizi pula mengeluarkan satu hadis sahih daripada Abu Hurairah, di mana dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis kerana takut kepada Allah sampai air susu kembali kepada payudaranya. Okey, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis kerana takut kepada Allah Taala sampai air susu kembali kepada payudaranya. Okey, ni mungkin perempuan lah ni, kan? Perempuan lah. Nak cerita tentang perempuan ni, bukan lelaki. Kerana yang bagi susu ni ialah perempuan lah kan, seorang ibu. Si ibu menetes anak dia. Jadi anaknya tadi minum susu daripada dia. Okey. Jadi seorang
seorang hamba tadi, dia akan masuk neraka. Kenapa? Kerana takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai air susu kembali kepada payudara. Mustahillah apabila air susu itu kembali kepada payudara. Kerana bila air susu tadi dah dibagi pada anak, dia menjadi daging kepada anak, betul tak? Jadi mustahillah berlaku begitu. Itu mana selagi mana air susu itu akan tidak kembali pada payudaranya, selagi itulah hamba tadi tidak akan masuk neraka. Naknya dia bagi kita begitu. Maknanya mustahil hamba itu masuk neraka. Sama diumpamakan seperti mustahilnya air susu itu kembali kepada payudara seorang ibu. Payudara seorang ibu lah. Gitu. Tak termasuk bapak. Bapak kalau ada payudara ada susu, tak termasuk lah. Walaupun bapak tu mungkin payudaranya besar, banyak ada susu sekali, ditetek oleh anak dia, pun benda tu tak termasuk dalam bab ini. Dia hanya untuk perempuan saja. Kemudian Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As pernah berkata, menitiskan air mata di jalan Allah Ta'ala lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada menginfakkan harta walaupun 1000 dinar. Walaupun 1000 dinar. 1 dinar berapa? Berapa dirham? Ni imam ni. Imam Haji balik. 1 dinar berapa dirham? Tak tahu. Mana dinar lagi besar daripada dirham kan? Dinar lagi besar daripada dirham. Ya, ada 12 dirham. 1 dinar 12 dirham kan? Ada 1 dinar berapa dirham? Tak tahu. Nanti carilah ya. 1 dinar berapa dirham? So sekarang ni tuan, 1000 dinar. Ya, sekarang ni ada 1000 dinar. Ada banyaklah. Di antara kita infakkan harta 1000 dinar, kalau kita nak bandingkan dengan orang yang menitiskan air mata pada jalan Allah, mana Allah Ta'ala lagi suka? Mana Allah Ta'ala lebih suka? Allah Ta'ala lagi suka orang yang menitiskan air matanya pada jalan Allah berbanding dengan orang yang menginfakkan hartanya pada Allah Ta'ala walaupun jumlahnya 1000 dinar. Banyak kan? Allah Ta'ala lebih kasih bagi orang yang menangis. Janganlah menangis dia sampai kita malah infakkan harta Allah Ta'ala. Tak boleh. Nangis-nangislah. Okey? Nangis-nangislah. Tapi bila lalu tabung masjid tu, belum. Lalu tabung masjid tu jangan perhati je. Banyak ada kalangan kita ni bila lalu tabung masjid tu, duit ada, tolak terus. Tolak orang sebelah. Orang sebelah pula tolak lagi orang sebelah. Orang sebelah lagi tolak lagi orang sebelah. Siapa yang nak isi? Tak ada siapa yang nak isi kan? So naklah diisi. Mana setiap kali tabung dia lalu depan kita, dia panggil kita isi lah, paling tidak pun RM1 lah. Jangan diisi langsung. Tapi kalau boleh isi sampai RM10 ke RM20 tu lagi elok lah. Kalau di masjid-masjid yang di besar-besar di pekan-pekan tu, sekali collection kadang-kadang sampai RM1,000. Dia sampai RM5,000 kan sekali collection dia. Satu jemaah saja. Okey. Tapi kalau masjid ni ada berapa? Sekali collection berapa? 500. Sebulan. 1 minggu 100. 1 minggu 100. Okey. Mana kena kempen lagi dah. Kempen orang fire. Mereka pada Allah Ta'ala. Bulan Ramadan Baik, sampai situ dah. Sampai situ insya-Allah kita sampai. Okay, wallahu alam. Kalau ada soalan pada